السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هم عندك. ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. Alhamdulillah, Habib Maula Muhammad Amin, salah satu ulama daripada Maghribi atau Morocco. Beliau juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dia bahawa dia ni daripada sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapa ayah kata dia ulama, tapi dia kata saya ni bukan ulama, saya masih talabah, masih pelajar. Sifat tawaduk beliau tu sangat tinggi. Jadi kalaulah kita hitung sanad dia itu daripada beliau sehingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 38 lapisan. Jadi beliau daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pihak Hasani. Kalaulah kita dengar daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Hasan dengan Husain. Jadi dia ni daripada pihak Hasan. Jadi kita akan jumpa Said Muhammad Alawi Maliki hak duduk Mekah dulu, hak biasa mari pondok Dala dulu, tu juga daripada Hasani juga. Dan ramai lagi ulama daripada Hasani. Jadi alhamdulillah beliau buka ceramah beliau mengatakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ucap selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah الذي جمعنا في هذا المقام الكريم وفي هذا المجلس الفخيم في هذه الأيام التي هي أيام كلها عيد نبتهج فيه بسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما كنا نسمي هذا عندنا هذا ربيع الأنوار وهذا ربيع الأنوار وهذا ربيع النبوي الشريف. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kumpul kita pada majlis ini, majlis yang sangat termulia, dan kumpul kita daripada tempat yang mulia. Juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita semua ini di dalam bulan yang mulia, bahawa bulan Rabi', bulan dinamakan bulan Maulud, bulan yang dinamakan bulan yang dilahir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعم المجلس الذي تقرأ فيه هذه الموالد التي هي مجموعة من الأشعار ومن الأنوار قيلت في مقام سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظيم شان ولادته. فلو لم يكن ولد سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كانت لنا الهداية والنور ولا كل هذا السرور وهذا الحضور، ولا عرفنا كيف نعبد الله ولا كيف نصلي ولا كيف نصوم ولا كيف نحج بيت الله الحرام. فأصل كل المسرات وأصل كل ما نحن فيه من المكرمات هو ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan dalam bulan Maulud ini bahawa kita membanyakkan baca sirah atau kita baca perawatan Nabi. Sebab apa? Sebab dalam kita nak mengenalkan Islam, kita nak mengenalkan agama ini dengan sebab lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Habib, lalu kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal agama Islam, kita tak kenal la ilaha illallah, kita tak kenalkan Kaabah, kita tak kenal Ramadan, kita tak kenal semuanya. Tapi sebab lahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah asbab mentumbuhkan agama Islam. Itulah mengasbabkan tumbuh perkara yang baik-baik yang ada di kitanya. أما عن تأصيل مشروعية هذا الاحتفال فقد حسم الأمر سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه لما قال عن صيامه اليوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، فقد خصه بعمل صالح وقد زيد عليه بعده صلى الله عليه وسلم من أعمال البر ومن أعمال القرب من الله عز وجل ما علمتم من قراءة هذه الموارد وهذه السير وهذه الشمائل. Adapun yang kita membacakan kitab Maulid, adapun kita buat kunduri untuk bulan Maulud, membacakan Maulud, ada yang mengatakan tak boleh buat perkara tu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat. Sebab apa? Jadi kita tidak tengok memandang pada situ. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat akan mempuasakan hari Isnin, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kita haruskan puasa hari Isnin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan puasa hari Isnin. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hari Isnin hari yang dilahirkan aku."
Jadi hari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir hari Isnin. Jadi hari hak lahir itu kita besarkan dengan membanyakkan puasa, dengan membanyakkan buat ibadat. Jadi perkara ini yang kita membacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Maulud itu sebab kita baca sejarah mentambahkan mahabbah kita, tambah cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولو كان هذا اليوم كسائر الأيام لما خصه الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك يوم ولدت فيه. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cerita tentang kata hari Isnin, hari yang dilahir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujikan atau memuliakan hari yang dia dilahirkan. Apatah lagi kita ada dalam bulan yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak nak memujikan, tidak nak mengangkatkan yang bulan dilahir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء في روايات الحديث النبوي الشريف عن سيدنا العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شعرا عليه، وكان الشعر كله مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم على شاكلة ما يقرأ اليوم، وأقره عليه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الأثر أنها سمع به في حينه 30,000 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد أن هذا منكر. Kalaulah kita diceritanya di zaman Rasulullah SAW memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau kita tengok di dalam makhluk yang kita panggil makhluk ini, lafaz ini tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perkara di dalam makhluk itu apakah? Ada baca Quran, ada memujikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara yang muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang ada bersama Rasulullah 30,000 orang lebih mendengar semua yang memujikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depannya. Adakah Rasulullah melarang? Rasulullah larang di saat itu? Tidak, Rasulullah tidak larang. Bahkan perkara itu perkara yang baik, perkara yang bagus. هذا فلو علمنا أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أقره على نفسه بتخصيصه بعمل صالح، ثم أقر عمه على قراءة هذا المولد الشريف، فكيف ما نحن عليه اليوم؟ ما نحتاج إلى من يقول أن هذا يجوز ولا هذا لا يجوز. هذا أمر حسبه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذي لا يجوز هو النظر بعد سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الفتوى بغير ما قال. Jadi perkara hari ini, jadi yang mereka yang kata tidak, perkara itu tidak harus, perkara itu tidak boleh, kita cuba merenungkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat 2-30 ribu orang yang mendengar perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingkar dan semua sahabat tidak mengingkar. Yang mengatakan tidak harus, yang mengatakan tidak boleh bukan zaman Rasulullah, bahkan zaman kita sekarang. Kita nak ikut zaman Rasulullah atau nak ikut mereka yang mengata tidak boleh? Yang mengkata cinta benar itu terhadap yang buat maulud ini boleh tidak boleh? Tanya hati kita. Cinta tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu cinta, kalau buatlah, jangan peduli mereka itu. هذا وإن العاقل المحب لا يحتاج إلى تواريخ وإلى أيام وإلى شهور في ذكر من يحب. جربوا هذا في أنفسكم. كرروا اسم من تحبون، سواء من عندكم من قرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كررتم هذا الاسم لحصل لكم من السكينة. هل ننتظر سنة كاملة حتى نجد السكينة في ذكر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ Dan perkara yang kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua perkara itu ada di dalam hati kita. Cuba tanya kita ramai-ramai, apakah perasaan bila kita buat maulud? Apa perasaan? Rasa serabut hati ke? Tidak. Bahkan setiap kali kita buat maulud rasa tenang hati. Itulah dinamakan sakinah yang turun daripada hati seseorang. Tak usah tanya dalil apa. Tanya hati kita cinta tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولنفترض جدلا أن هذا المولد لا يقام إلا في هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع الأنوار. هل ننتظر سنة كاملة لا نذكر فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذكر فيها شمائل المحمدية؟ وهب أن لك والد لا زال على قيد الحياة، أو أم أو قريب أو إنسان ممن تحب، أيجوز في محبتك أن تراه مرة واحدة في السنة أو تذكره في مجالسك مرة واحدة في السنة؟ Ya Allah. Habib kata hari ini kita maulud kita buat setahun sekali ya. Bulan maulud ya kita buat. Adakah kalaulah kita ni tahun ni kita tak buat maulud, kalau kita buat maulud, tahun depan pula kita akan boleh dengar maulud. Tetapi
Kalaulah kita cinta pada seseorang, kita sayang pada seseorang, kita nak tengok dia setahun sekali kan tu. Sekali nak tengok je, betul tahun depan pula nak tengok. Lepas tu, kalaulah mari duduk negah tu, mu tak boleh tengok perkara tu, tak boleh buat. Kau rasa hati kita. Sebab itulah benda ini hati kita yang reda, hati kita yang tambah mahabbah. Habib cerita kita harus bukan buat setahun sekali, bahkan setiap saat, setiap hari perkara ini yang kita mentambah cintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهب أنك تزور من تحب مرة في السنة، هل يثق بمحبتك؟ هل يكفي هذا؟ هل هو حقيقة عربون محبة؟ هل هي ظاهر محبة نقولها بألسن أم هي محبة ثبتت في القلب والفؤاد؟ وكما سمعنا من أخينا أبو باز حفظه الله على ما ذكر من سيدنا بلال، هذا ما فهمت الحديث حول سيدنا بلال رضي الله عنه، وأن سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سكن بلال الشام قال له أو جاءه وقال في رؤيا: ما هذا الجفاء يا بلال، ما هذا الجفاء، لأنه ما زاره سنة كاملة، فهذا رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الجفاء. Jadi kalaulah kita cinta pada seseorang, kita hormat pada seseorang, kita nak ziarah dia, nak tengok dia setahun sekali ya ke? Tidak mungkin. Bahkan kita nak tengok dia sentiasa kita nak tengok. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa kita nak berhubung, sentiasa kita nak bersalawat, sentiasa kita nak buat maulud. Kalaulah kita di Yaman, setiap hari ada mauludnya. Habis cerita hak Abazu rakyat sani tentang Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu setahun dia tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebab mimpi kita. Kita kalau jumpa mimpi orang lain selain pada Rasulullah, mungkin itu diwaham oleh syaitan. Tetapi kalau mimpi rupa Rasulullah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak izin syaitan buat rupa Rasulullah. Itu dinamakan mimpi itu hakun, mimpi hak benar dah. Sebab itulah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa Sayyidina Bilal, bukan sekadar mimpi hanyut-hanyut dah, itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dia. Tapi apakah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Dia kata, apakah berkering gitu? Jafaf makna kata kering. Kering bahawa Sayyidina Bilal tidak mencari Rasulullah, sudah setahun tidak jumpa Rasulullah. Disebab itulah Rasulullah ada di Madinah hari ini seperti Rasulullah ada hidup lagi. Sebab apa? Sebab roh arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia pindah saja. Sebab bila kita pergi di sana itu seperti kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا الصحابي الجليل ومؤذن سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اختاره الله ليكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء يمرغ وجهه على حجر قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سمع هذا منه. هل نرى هذا من البدع؟ هل مثله يجوز لمثلنا أن نقول أنه مبتدع؟ Jadi Sayyidina Bilal dia sangat terindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perbuatan dia daripada di saat yang dia mencarikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia naik kuda daripada Syam, bila sampai di mana Madinah, langsung sampai di mana Madinah sangat terindu dia ambil pipi dia meronyahkan atas batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangkan Sayyidina Umar mengata, wahai apakah ya Bilal kamu yang buat itu? Itu rindu dia. Bukan dia buat perkara lain, rindu dia sehingga dia nampak Rasulullah, rasa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه هي حقيقة المحب، يصدر منه من الأفعال ما يظهر حقيقة هذه المحبة. فلكل أمر ولكل شيء ظاهر وباطن، وباطن المحبة هو أن يتصرف المحب على مراد محبوبه، وإنما لا زال يتقرب إليه ويتطلب رضاه، وهذا هو المحب الحقيقي. Jadi seseorang yang orang panggil mahabbah, cinta, bila dia rindu, perbuatan dia tu luar biasa. Kedatangan dia itu, kejadian dia tu luar biasa. Sebab Habib cerita, setiap perkara ada zahir dan ada hakikat. Sebab itulah kita tidak boleh tengok zahir dia dan kita nak hukumkan sesuatu. Tidak boleh. Sebab terkadang benda itu perlu kepada hakikatnya. وحقيقة هذا الأمر إنما ظهرت على هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلقوا به وبجنابه الشريف، ومن الصحابة الكرام الذين تمرغوا ومرغوا وجوههم على تربته على حجر قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أظهروا هذه المحبة بعد انتقال هذا الجيل
ولما انتقل هذا الجيل جاء جيل لم يحظى برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكتبوا فيه الأشعار والموارد والأشواق حتى تزيد هذه الأشواق في قلوب المحبين. Jadi begitulah bahawa selepas satu jin yang bercinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok dulu belum ada pagar lagi di Madinah dulu. Jadi sahabat dulu masuk rapat pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang di zaman ke zaman dia ada buat pagar, ada tutup, tak boleh nak masuk rapat. Sekadar lalu saja. Tapi nak ayat hati-hati mereka itu tetap rindu, tetap bahawa saya, tetap bahawa nak jumpa, nak duduk sentiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وآله وسلم منصورا بالشباب، ونرى الحمد لله في هذا المجلس الكريم الكثير من الشباب. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ambil penting dengan pemuda. Jadi Habib tengok kata dalam golongan kita ni banyak pemuda. Dan apakah yang Rasulullah asalkan pemuda mengadaki di jalan syariat, mengadaki duduk di jalan diaturi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد كان لهم المقام والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صلى الله عليه وسلم هو من يبدأهم بالسلام. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang bawa akhlak yang baik. Walau dia jumpa pemuda, walau dia jumpa orang tua, walau jumpa orang besar, orang kecil, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang permulaan dengan memberi salam. Sebab itulah tak ada orang lain nak beri. Walaupun orang budak tu kecil, tapi Rasulullah orang beri salam. Sama tahu orang hak tua, tapi Rasulullah lah orang hak memulai beri salam dengan mereka. ومن جمال وكمال هذا الدين أنه لا يعرف إلا الدين في أهل الدين، ولا ينظر إلى شباب بصفتهم شباب أو كهول بصفتهم كهول، إنما الكل مسؤول في دعم هذا الدين وفي النظر لعاقبته وفي الإسهام في مجتمعه وفي دينه وفي نفسه وفي إصلاحه ما استطاع على حسب مواهبه وقدرته. Jadi keelokan agama Islam, kebaikan agama Islam, Habib ceritanya bahawa di dalam agama Islam tidak membagikan mas'ul, orang yang bertanggungjawab di dalam amanah di dalam agama Islam atas satu firqah, atas satu tok guru atau baba atau ustaz saja. Tidak. Bahkan Islam ni semua itu tanggungjawab yang bersama. Baiklah orang itu, orang motong, orang jual ikan, orang muda, orang tua, semua ni akan bawa amanah dan bawa jaga agama Islam atas sekadar mampu mereka. وإذا علمنا أن بانتقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى كان لسيدنا الحسن 8 سنوات ولسيدنا الحسين 7 سنوات، ومع ذلك فقد تحملا الحديث النبوي الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal cucu dia Hasan dengan Husain itu, waktu itu Hasan umur 8 tahun, Husain adik dia umur 7 tahun. Tetapi mereka itu bahawasa membanyak bawakan hadis-hadis daripada tok dia, bahawasa dia sudah tanggungjawab, sudah baru umur 7 tahun dan umur 8 tahun, baru budak kecil, tetapi sudah tahu kata amanah yang tok dia tinggal dengan dia tu harus dia yang membawa. Itu dinamakan budak yang kecil daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك سيدنا الإمام عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه وهو عمره 13 سنة، وكان من نبيه في الشباب، ثم صار إلى ما صار إليه ببركة دعاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستفتونه وهو شاب. Abdullah bin Abbas. Jadi salah satu Imam Abdullah bin Abbas, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia baru umur 13 tahun. Tetapi di saat itu apa perasaan yang dia ada di saat itu? Perasaan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi dialah yang bertanggungjawab setelah ini. Itu dinamakan budak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanam daripada kecil bahawa membawa risalah, membawa amanah ini. وكان سيدنا عتاب بن أسيد وهو والي على مكة من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 21 سنة. عتاب بن أسيد كان والي مكة وعمره 21 سنة. Jadi salah satu lagi hak pemuda nama Attab Ibn Usaid, dia umur 21 di saat itu. Dia jadi wali bagi di Mekah, tok wali bagi di Mekah,
Di zaman itu baru umur 21. Sangat kecil umur beliau, tetapi makom yang beliau tanggungjawab itu sangat tinggi. Tarbiyah daripada mana? Itulah tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان سيدنا الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني يفتي الناس وهو عمره 15 سنة. Begitu juga Imam Malik, beliau umur 15, beliau sudah jadi mufti, sudah boleh mufti hukum-hukum masalah-masalah bagi orang di zaman itu dah. Baru umur 15 tahun. Itu dinamakan beliau masih kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah beri makam yang tertingginya. كذلك سيدي محمد بن إدريس المطلبي الشافعي الإمام الذي هو إمام هذا البلد الكريم، إنما كان يحفظ كتاب الإمام مالك وكان يفتي الناس وعمره 17 سنة. Begitu juga Imam Syafi'i kita, Muhammad bin Idris, walaupun kita panggil Imam Syafi'i, di zaman dia umur 17 tahun dia sudah jadi mufti, boleh iftak masalah dah di saat itu. Baru umur 17 tahun di saat itu. Dinamakan umur pemuda lagi, budak muda lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kurnia bagi beliau sehingga beliau itu boleh jadi mufti walaupun umur masih muda. وكان سيدنا الإمام إدريس بن إدريس الحسني الخليفة بويع بالخلافة مرتين، الأولى في عمره 9 سنوات وفي الثانية 11 سنة، وكان خليفة على المسلمين في زمنه لنبوغه وشدة ذكائه. في زمن هذا قرن كم؟ قرن ثاني 180 هجرة. Imam Idris bin Idris daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman dia kamu umur 9 ثم 11 ربيعتين. Di zaman umur dia 9 tahun, orang dilatihkan dia boleh jadi ketua bagi umam di saat itu. Umurnya 11 tahun, orang dilatih jadi ketua bagi ummah di saat itu. Dinamakan itulah bahawa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala masih jaga benih-benih mereka ini jadi ulama sampai zaman kita sekarang. كان هذا في سنة 188 للهجرة، وهذا في زمن السلف الصالح وفي زمن حياة الإمام الشافعي. Jadi zaman dia hidup Imam Idris ni tahun 188 Hijrah. Jadi itulah tengah-tengah Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni dia lahirkan tahun 150, dia mati 204. Itu zaman Imam Syafi'i. Berarti dia hidup tu setengah-tengah zaman Imam Syafi'i. وكان سيدنا أسامة أميرا على الجيش فيه كبار الصحابة وعمره 18 سنة بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kalau kita tengok lagi yang pemuda-pemuda yang dimulia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Usamah bin Zaid, sehingga salah satu sahabat yang muda, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilatih beliau jadi ketua perang, atau kita lah ni panggil methap di zaman itu. Baru umur apa? Baru umur 18 tahun. Di saat dia umur 18 itu, jadi orang tua-tua di belakang dia ramai lagi. Siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar, hak tua-tua duduk belakang dia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih Sayyidina Usamah menjadi ketua. Itu dinamakan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا فهمنا هذا فنعرف من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى كل المجال وكل فرص للشباب، فلا يقول لنا أحد إني سأصنع هذا غدا وبعد غد ولما أكون كهل ولما أكون شيبة وشيخ، إنما الأمر يبدأ من الشباب. Jadi sebab apa Habib duk cerita buat kita daripada awal, orang Imam Syafi'i, Imam Idris, Sayyidina Usamah daripada kecil-kecil. Sebab apa? Habib nak wayak apa? Kata kita lah ni, hak kita umur 7 tahun baik, 8 tahun baik, 9 tahun baik, 15 baik. Kita jangan tunggu kata saya masih budak, saya masih muda, nanti saya tua lah saya nak buat. Jangan tunggu esok. Hari inilah yang kita bersungguh-sungguh, bahawa kita bersungguh-sungguh belajar dan kita sungguh-sungguh tanggungjawab, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri perkara itu sama kita. فإن من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه، ومن حشر على شيء كان عليه في الأخرى، فإنما الشباب هو جسر إلى الآخرة، فلا يرين أحدكم الشباب كمرحلة لعب فقط، إنما هي مرحلة تعلم وتعليم، وإنما هي مرحلة قد يسود فيها المرء، ومن لم يسد في 20 لن يسود في 40. Allah. Dan sesungguhnya pemuda inilah bahawa kalau dia menyerupai siapa daripada hari ini,
Kalaulah dia menyerupai ulama, duduk sumpah ulama, Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa jadi ulama. Dari pemuda inilah bahawasa jadi jabatan atau jadi letak kepada hari akhirat. Hari ini kalaulah pemuda kita boleh jaga agama, itulah menunjuk kata agama kita akan kekal lagi. Tapi lah kalau hari ini pemuda tidak masuk masjid atau anak muda tidak jaga agama, berarti agama kita itu sudah isyarat kata hari itu masa depan itu sudah akan hilang benda itu. فكل الأسباب التي كانت بين يدي صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي اليوم معكم. Dan itulah asbab-asbab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak apa isyarat daripada zaman 1400 tahun dulu, tapi hari ini masih ada. Itulah tertib pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. وقد سهل الله عز وجل لسبل العلم في هذا الزمن الكريم، فإنه كان في الزمن الأول في التابعي وتابعي التابعين كانوا يسافرون شهرا كاملا بتحمل حديث واحد عن سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنتم تجدون الكتب قد أمامكم فيها آلاف من الأحاديث الصحيحة الحسنة المنقحة لكم، وجدت لم توجد في زمن الأوائل أبدا. Allah. Kalau kita tengok di zaman dulu, di zaman setelah zaman sahabat dulu, nak ngaji satu hadis saja, nak dengar satu hadis saja, beliau harus menjalani 2 bulan naik untuk pergi dengar satu hadis saja. Kita hari ini Allah Subhanahu Taala mudah dengan kita. Mudah, ada buku, ada kitab, ada terosak. Bila masa saja kita boleh buka. Gapo hari kita nak? Satu saja kita nak, hemah yang kita nak belajar ilmu agama. وهذا الخاطر الرباني الذي يكون للشاب في القرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يبعث عليه هو المحبة، وأما ما يبعث عليه الله عز وجل هو المحبة. فهذه المحبة التي تهب في خاطره إنما هي أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في حديث شيخنا العالم المتكلم الأول إنما هو قال أدبوا أولادكم يعني من الصغر على محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته وقراءة القرآن. لو بدأ بقراءة القرآن لكانت أحكاما دون محبة، والأحكام دون المحبة تأتي بدين جلف، دين لا يعرف قيمة الإنسانية، دين كله قوانين، دين كله صعوبات. والناس كثير من الناس لما يدخل إلى الدين من هذا الباب الصعب يشاد مع الدين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالمحبة أولا، فلو كانت المحبة وجدت كان الدين سهلا مهلا بعدها. ما شاء الله. Habis cerita tentang pemuda atau pemuda-muda, apakah kita bagi kita seorang tua atau guru atau ayah atau ibu atau kita ni nak hadap kepada anak kita, gapakah kita perlu dibubuh daripada anak kita? Sebab budak ni dia mari bersih, dia ni kosong, gelas kosong, tapi gapo kita kena bubuh di situ? Habib kata pertama sekali kita kena bubuh al-mahabbah. Sebab perkara ni yang ditanik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah ni sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang, bukan dia kasih sayang pada terosak, bukan suruh kasih sayang pada benda, kasih sayang mutu kereta dak, tapi suruh kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita dengar daripada hadis mula-mula pada babali kita tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ditanihkan kepada anak kecil, tanih mula-mula sifat kasih sayang kepada Nabi. Kalaulah daripada hadis itu, daripada kasih sayang pada Nabi dan kasih sayang pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya di belajar Quran. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak wayak kata suruh belajar Quran dulu. Itu nak wayak kata agama kita mula-mula kena tanam sifat kasih sayang. Tapi kalaulah kita dalam agama Rasulullah, kalau seandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak kata dalam agama kena belajar Quran mula-mula, itu berarti agama ini akan datang dengan sifat keras, datang dengan sifat bahasa unek-unek, gini unek-unek, gini unek, tidak ada sifat rahmah, tidak ada sifat kasih sayang. Tetapi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak sifat kasih sayang, itulah perlu kita ibu bapa kasih anak-anak kita, boleh kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا ونرى ونتأسف لما نرى بعض الفرق الإسلامية التي ترى فيها الواحد العالم المعمم يقول هكذا في الطريق على الناس: انظر إلى فلانة متبرجة، وانظر إلى فلان كافر، كأنه ضمن أنه من أهل الجنة.
كأنه ضمن أنه سيموت على الصلاح وكأنه ضمن أن الكافر قد يموت على الكفر. فسبحان الله هذا الدين كله غرور. لماذا؟ لأنه بدأ بالدين من جانبه الأصعب، والرسول الله صلى الله عليه وسلم أرادك أن تبدأ بجانبه الألطف، لأنه لو دخلت أنوار المحبة في القلب لكان هذا الدين رحمة للعالمين. Jadi Habib kata sedih bila kita mendengarkan setengah ustaz, setengah guru jadi mengatakan, melihatlah kepada anak muda itu yang pakai baju berdedah pakaian dia yang akan masuk neraka. Jadi sedihnya yang dihukum seseorang itu, orang pemuda buat sesuatu, buat mabuk akan masuk neraka. Jadi macam dia itu seseorang yang kita hukum orang tu buat salah sehingga salah masuk neraka, dalalah ilan nar, itu orang yang mengatakan itu salah dia ni, dia siapa jamin kata orang itu akan mati di dalam keadaan wudu dan masuk neraka, dan dia hak pengata tu dia jamin kata dia ni akan masuk syurga. Tak ada siapa jamin. Sebab tu dah di dalam manhaj ke ahli bait, manhaj bahawa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah sifat mahabbah dan tidak memandang kepada orang yang bahawa duduk dalam maksiat bahawa dia ke neraka. Tidak, bahkan tengok dia itu dengan ainur rahmah, bahawa mengajak mereka dengan sifat kasih sayang sehingga mereka itu jatuh hati dalam tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا وإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل اللين شيئا إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فاللين الرفق كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Begitulah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin, bahawa melembutkan, cakap Rasulullah melembut, pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melembutkan sehingga masuk dalam hatinya sahabatnya. قد كان صلى الله عليه وسلم لينا متواضعا، كان سهل الجانب، لم يكن يبحث عن هيبة في غير محلها وعن عصبية في غير محلها، ولم يكن ليظهر نفسه على الناس، إنما كان يفتح بابه للناس، وكان يدخل المسلم وغير المسلم يحس بالأمان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا في كل شيء، فكيف نقتدي بغيره؟ Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang akhlak yang lembut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang akhlak bahawa lembut dan tawaduk, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memudahkan setiap waktu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tidak, bahkan Rasulullah kata iya, labbaik, iya, boleh, tak apa. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencarakan keras, tidak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat sesuatu untuk nak mengangkat diri dia, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mentawaduk, mengerahkan dirinya. ولم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبابا ولا سخابا ولا فحاشا، لم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا، إنما سيدنا محمد كان كله لين، كله حكمة، كله رفق. كان الجالس عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشك أبدا أنه أحب الناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah walaupun satu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata huduh pada orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyumpah kepada seseorang, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelimah yang tubik, kelimah yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlak yang lembut. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga jatuh cinta para sahabatnya. وهذه المحبة هي التي أمر بها الله عز وجل، والتي هي أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ما رأيناه وخبرناه عن أكابر آل بيته، ومنهم سيدنا الحبيب عمر رضي الله عنه الذي جاء لهذه البلاد الكريمة، ولو كانت أي حسنة في هذه المجالس أو أي قطرة إنما هي قطرة من قطرات فيضه على هذه البلاد الكريمة وحضوره، وهو جوهر من جواهر آل بيت النبي في هذا الزمن الكريم صلى الله عليه وسلم. Begitulah diakhlakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajari kepada satu zaman, kepada satu zaman keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ceritanya, kalaulah kita nak lihat
daripada akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihatlah akhlak Sayyidi Habib Umar. Bahawa kita tengoklah Sayyidi Habib Umar pernah mari di Thailand kita ni, begitulah akhlak dia. Bahawa setiap gerak-geri dia itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا المذهب الكريم وهذا المنهج الفخيم نراه أيضا في مجلس المواصلة، فلا تسمعون في هذا المجلس بحمد الله ذما لأحد ولا ذما لفرقة من فرق المسلمين، ولا مواجهة ولا مجابهة لغير المسلمين بما لا يليق بأخلاق سيد الأولين والآخرين. Begitulah bahawa diletakkan oleh Sayyidi Habib Umar bahawa majlis muasalah untuk nak menyambungkan di antara ulama, untuk nak mentambahkan mahabbah di antara satu-satu daripada ulama, sehingga faedah-faedahnya turun kepada ummah yang dapat kebaikan kepada ummahnya. والناس على شاكلتين، إنما أخ في الدين أو أخ في الإنسانية، فالأخ في الدين له اعتبار الدين وأخوة الإسلام، والأخ في الإنسانية هو يبقى من أمة الدعوة. فكيف تدعو الناس إلى سوء الخلق؟ وكيف تدعو الناس إلى العصبية؟ وكيف تدعو الناس وأنت تظن أنك خير منهم وأنت لا تعلم بالخواتيم؟ يا مسكين، غدا ستموت ولا يعرف الأمر إلا في الخواتيم. فلذلك جاء سيدنا الحبيب وجاء سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبله بهذا المنهج القويم، كان يعامل الناس باللين واللطف على مذهب المحبة، وبهذه المحبة ارتقى أهل البيت وارتقى الصحابة الكرام وارتقى أهل من رقاهم الله عز وجل في المراقي، رقاهم بهذه المحبة. وقد ختمها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث فرح به أهل المدينة ما لم يفرحوا بغيره بعد الإسلام، قد قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. Jadi begitulah ahli Habib bagi ada manusia ni dalam Islam kita ada dua golongan. Ada golongan pertama bahawa dia membelajarkan agama tetapi dia akan menghukumkan agama. Jadi mengetatkan agama. Sehingganya ini golongan pertama. Tetapi golongan yang kedua bahawa dia ambil hukum tetapi ada sifat insaniyah, ada sifat kemanusiaan. Daripada situ dia akan timbang di antara hukum dengan sifat kemanusiaan, membawa pada akhlak yang baik, membawa pada perkara yang baik. Sebab di dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, di zaman di Madinah atau di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensebarkan Islam dengan mahabbah, dengan akhlak yang baik, bukan dengan hukum. Rasulullah tak ada hukum atau ni hukum ni boleh tak boleh, tapi tidak. Tetapi Rasulullah SAW membawa pada akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga sahabat-sahabat semua itu masuk Islam dengan sebab akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya sehingganya Rasulullah SAW menggoyakkan, menceritanya bahawa di hadis di Madinahnya, seseorang yang mencintai Rasulullah SAW, akhirnya kamu cinta dengan siapa? Hari akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkit kamu dengan orang kamu yang cinta di dunia ini. وقد فرح به الصحابة الكرام أيما فرح، لأنهم كانوا يتهمون أنفسهم، وهذا هو دأب الصالحين. الصالح يتهم أعماله، يتهم نفسه، والطالح يتهم غيره. Allah. Begitulah sahabat bila dengannya hadis bahawa mengatakan sahabat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u liman ahab, sahabat sangat gembira. Sebab apa gembira? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagi jawab di dalam dada mereka itu, di saat mereka itu masih takut, kata hari akhirat esok ni saya nak duduk dengan siapa. Jadi itulah sahabat semua duk bimbang, duk takut. Sebab itulah Habib kata daripada orang soleh, dia tidak bimbang orang lain, dia bimbang diri dia. Dia tengok diri dia tak betul, dia tengok diri dia kurang, dia tengok diri dia tak kena, tetapi itulah dia panggil soleh. Tapi orang panggil toleh, orang toleh ni orang selain pada soleh. Orang toleh ni tak tengok diri dia tengok orang tu. Oh, demo tu tak betul, hak ni tak betul, hak tu tak betul, hak tu tak betul. Semua tengok orang tak betul. Dia seorang yang betul, dia seorang yang masuk segak, langsung neraka habis. Itu orang panggil orang toleh, bukan orang soleh dah. Sebab tu dalam zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan orang solehin, bahawa dia bimbang atas diri dia bila dia mati hari akhirat esok nak duduk dengan siapa. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata al-mar'u liman ahab, kamu cinta pada siapa atas dunia ni, hari akhirat esok kamu duduk dengan orang itulah. جعلنا الله وإياكم من المحبين المحبوبين.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kami semua seseorang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. ما أتيناكم هنا على وجه المشيخة ولا الأستاذية ولا العلم. Habib kata kedatangan dia di kampung Teluk Hala di sini tidak bukan Habib mari untuk atas rupa dia ulama atau ustaz, bukan semata-mata dia nak mari ziarah. وفي بلادكم الكفاية الكافية من الفضلاء والعلماء. Bahkan Habib kata di kampung ini sudah ada bapa-bapa ulama ada sini sudah mencukupi. وقد لقينا منهم ثلة من الأخيار والفضلاء. Dan bahawa Habib banyak menjumpa bapa-bapa ulama di kampung ini. وحقيقة الأمر أن ما جينا عندكم وما تكبدنا السفر حتى إلى هذه البلدة إلا لمحبتكم. Bahkan Habib kedatangan di tempat ini, kampung ini, bahkan dengan semata-mata Habib cinta pada pak kita. وإلا لما التمسناه في قومكم من المحبة لسيدنا محمد. Bahkan Habib cerita inilah bahawa yang dibawa oleh kecintaan seseorang terhadap saudara Islamnya di mana saja yang ada. وقد سميتم مجلسكم هذا مجلس المحبة. Dan kita dah dengar daripada awal dan sehingga akhir itulah majlis mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla naj'alna minal muhibbin al-mahbubin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga-moga kita jadi orang mahbubin di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kata amin. ولم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليحضرنا في هذا المجلس فهذا مجلس من مجالسه إلا لأنه يحبنا. Bahkan kalaulah kita ni daripada majlis seperti majlis ini, kalaulah kita tidak hadir semua ni, kalaulah kita tidak ada hati yang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan hadir pada majlis ini. Tetapi kita sudah hadir, itu dalil yang bukti yang besar bahawa kita sudah cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله عز وجل أن يكون جمعنا هنا لأنه يحبنا. Dan kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa moga-moga Allah SWT terima kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asbab yang kita hadir sini semata-mata kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam fattabi'uni yuhibbukumullah fallahumma ashhad annana min atba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah firman di dalam Quran, sesungguhnya siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka mengikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, menjadilah saksi kami sudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kata amin. Allahumma ij'alna mimman yuhibbuhum sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, menjadilah kami orang yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. بالسند المتصل إلى سيدنا علي بن أبي طالب ولا سيدنا عبد الله بن العباس. Dan menjadilah kami seperti Sayyidina Ali Abi Talib atau Sayyidina Bilal, menjadilah kami seperti beliau mereka itu. Semua kata amin. ندعو بدعاء الفرج وبدعاء الكرب حتى يرفع الله عز وجل عنا كل كرب. Dan kita akan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat segala bala pada tempat ini. Semua kata amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbus samawati. Rabbis samawati. Wa rabbul ardi. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arshil karim. Wa rabbul arshil karim. هذا وخير ما قاله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله بالسند المتصل إلى سيدنا علي الرضا عن سيدنا موسى الكاظم عن سيدنا جعفر الصادق عن سيدنا محمد الباقر عن سيدنا علي زين العابدين عن سيدنا الحسين عن سيدنا علي بن أبي طالب أسد الله الغالب عن سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العزة أنه قال. Allah. Itulah yang dimengatakan oleh sanad yang silsilah daripada Habib sehingganya sampai sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah hisni. Kata ikut Habib. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Barang siapa mengata la ilaha illallah, sesungguhnya masuk dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang masuk dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala, orang itu sudah aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Amin. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Allah. Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya 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 Allah. Ya, kerahkan suara, kerahkan suara. Habiskan suara kita. Biar keluar daripada hati kita. Ya Rahim. Ya Allah. Ya